Hai, bertemu lagi dalam video saya pada kali ini. Jadi hari ini saya nak menceritakan tentang perjalanan saya untuk membuka sebuah taska. Mengapa saya memilih taska sebagai satu medium pelaburan untuk saya? Saya sebenarnya kerja saya full time adalah sebagai penyewa awam, dan pada masa yang sama saya adalah seorang rent perunding hartanah. Di sepanjang saya berkecimpung dalam dunia hartanah ni, saya telah mengumpullah sedikitlah duit simpanan dan saya dah memikirkan pelbagai cara untuk saya buat pelaburan. Jadinya saya dah melabur di tabung haji, saya juga flip rumah, saya beli rumah lelong kemudian saya jual. Dan yang menyebabkan saya tak nak dah menceburi jual beli lelong ni adalah sebabnya saya stuck di satu rumah ni dah 3 tahun. Saya tak dapat lagi pulangan daripada pelaburan saya ni. Jadi saya fikirkan cara yang lain yang lebih cepat. Sebab kalau tabung haji mungkin hanya stuck ada 5 hingga 8%, tak semacam dululah. Kalau dulu mungkin lebih lagi kan. Kemudian saya fikir akan datang saya akan buat jugalah, beli rumah lelong kemudian saya jual semula. Tapi buat masa ni saya terfikir satu medium lain. Kemudian saya terfikir untuk beli emas. Sebab emas tengah murah sekarang ni. Kalau saya beli pada harga 248 ataupun 245 pada ketika ini, kemudian saya tunggu mungkin 3 bulan, 4 bulan ataupun 5 bulan, mungkin harganya naik. Jadi dekat situ saya mungkin boleh dapat keuntungan. Tapi disebabkan emas ni bila nak jual balik ada banyaklah kekurangan dia. Nak ada spreadnya, kemudian harganya tak sebagaimana harga yang kita beli. Kita beli pada harga ini tapi kita jual pada harga ini. So tak berapa untung juga sebenarnya. Walaupun kita nampak macam untung kan. Tapi tak apa, itu dalam bab yang lain. Saya akan buat satu video yang lain khas berkenaan dengan untung rugi pelaburan emas. Jadi bila saya rasa emas ni terlampau lambat, saya fikirkan satu benda yang lain lah. Apa lagi? Saya terfikir nak buka taska. Tapi macam mana saya boleh terfikir nak buka taska ni? Sebenarnya kalau sebelum ni saya tengok banyak je taska. Saya hantar anak saya pun pada taska, dan juga preschool yang swasta ni lah. Jadi saya hantar anak saya ke sana. Jadi saya tak terfikir pun nak buka taska. Tapi macam mana boleh saya terfikir? Okey, saya cerita berawal lah, agak panjang. Pertama, tercetus apabila saya bertemu dengan kawan saya ni. Jadi kawan saya ni call saya. Dia bukan nak ajak supaya buka taska. Sebenarnya kalau lah ada orang ajak macam tu, sebenarnya saya kata sorry lah, saya tak minat benda-benda macam ni. Dia kalau saya yang trigger sendiri, saya terfikir kebaikan keuntungannya baru saya akan berlangkah. Okey, dia call saya, dia kata Zul, aku nak jual rumah aku lah. Saya pun okey je, orang nak jual rumah kan. Sebab saya pun ejen tanah. Jadi saya pun pergi set temu janji dengan dia untuk pergi tengok rumah. Kemudian kita sembang-sembang. Jadi pun ceritalah apa dia buat, dia buka taska. Kemudian dia ceritalah seorang penyewa awam tu dia ada 3 cawangan taska. Kemudian dia pun cerita dia ada beli rumah satu tempat, yang rumah yang agak besar. Pada ketika itu saya tak terfikir lagi, sebab dia kata antara masalah yang dia hadapi pada ketika itu adalah susah nak cari pekerja. Pekerja memang terlalu sukar, terutama pada tahun 2021. 2020 tu nak buat macam mana kan, memang PKP, full PKP. Tapi 2021 tu susah dapat pekerja. Bila dengar dia kata macam tu, macam satu masalah tu. Tapi saya tak terfikirlah nak buka taska pada ketika itu. Jadi benda tu berlalu begitu sahaja. Tapi disebabkan saya fikir tak boleh mengharapkan satu income yang pasif tapi tak menguntungkan. Mana contohlah kalau simpan di tabung haji 100,000 hanya dapat 5,000 ataupun 6,000 sahaja. Jadi saya rasa itu tidaklah menguntungkan sangat. Tak boleh nak buat apa pun 5,000 6,000 tu. Walaupun padanya memanglah kita tak rugi, tapi saya nak satu keuntungan yang lebih dan bisnes tu boleh sustain sama ada saya ada ataupun tak ada. Jadi barulah saya terfikir okey, ada baiknya aku jumpa dengan kawan aku tu. Jadi saya pun call dia, kemudian bertemulah dengan isterinya dan juga beberapa share partner dia. Dia bagi penerangan pada saya berkenaan tata cara untuk buka taska. Pada awal penerangan tu saya pun macam skeptikal jugalah. Betul ni apa benda dia buat ni? Dia ceritakan tentang sistem apps, yang mana apps tu digunakanlah untuk semua student, anak-anak ni oleh ibu bapa lah. Ibu bapa boleh mantau anak-anak dia. Kemudian dari sudut pengurusan pembayaran iuran, semua melalui apps. Okey, pada saya ini satu benda yang menarik sebab saya ada pengalaman kalau di sekolah rendah nak bayar iuran anak saya memang terpaksa secara fizikal pergi sana. Kemudian kalau nak bayar pun kena bayar bank in, kemudian kena hantar receipt. Receipt tu pula banyaklah dia punya macam birokrasi. Jadi menyebabkan saya itu satulah. Kemudian bila cerita lagi tentang ROI, sebab bila franchise ni dia akan bantu daripada awal. Jadi semua benda telah digariskan. Saya fikir daripada itu saya rasa saya berminat. Sebenarnya satu lagi yang menyebabkan saya minat adalah dia punya cerita. Saya flashback balik cerita tentang diri kawan saya ni tadi. Saya tak tahu dia kerja apa, cuma saya tahu dia buka taska. Bila dia buka taska, dia boleh beli beberapa rumah. Rumah di sini ada dan rumah di sana pun ada. Saya fikir
Kalau rumah dia boleh beli 800,000, maknanya bisnes Tasca ni satu benda yang mana boleh buat duit lah dalam bahasa mudahnya. Jadi saya fikir dan saya tengok dia pun tak adalah duduk spesifik di office. Di Tasca tu maknanya dia dah ada pengurus dia dan dia boleh pergi ke mana-mana sahaja. Jadinya itu antara benda yang saya rasa saya nak bisnes yang macam tu. Sebab saya tak nak bisnes yang saya terpaksa turun 24 jam menyebabkan kerja hakiki saya di jabatan kerajaan ni terganggu. So saya rasa okey juga saya cuba ni. Tak apa. Itu saja untuk permulaannya mengapa saya memilih Tasca sebagai media pelaburan saya yang seterusnya. Okey, dalam video akan datang saya akan ceritakan proses yang lain pula. Banyak lagi lah benda nak buat. Kita nak buka Tasca ni satu benda, tapi banyak proses lain. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Bye.